Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basair wa diyaiha wa qutil arwah wa qizaiha wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa ala man ala nabiyhi sal ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Wahaikum bitahdil Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kata Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung pengajian tafsir kita pada surah Al-Fatihah yang kita tangguhkan pada bulan lepas tentang kelebihan surah Al-Fatihah, ya, tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Berapa kita sebut hari itu? 7 kan? Ya? Tak ada yang ingat? 7 kelebihan sekurang-kurangnya di dalam surah Al-Fatihah. Sambung kita pada makna umum di dalam surah Al-Fatihah itu, supaya kita boleh dengan makna ini hadirkan makna-makna ini di dalam solat kita, dalam bacaan Al-Fatihah khususnya. So itu kita belajar dengan surah Al-Fatihah dulu, kerana boleh kita faham dan amalkan di dalam penghayatan solat kita, yang mana untuk meningkatkan semangat kita di dalam belajar tafsir ini ialah, selain daripada ianya penghayatan kepada kita secara khusus di dalam solat, ianya juga penghayatan kepada kita secara umum di dalam kehidupan kita seharian. Kalau kita dengan banyak buku yang kita baca dalam kehidupan kita, kita perlu faham bahawa ianya tidak seperti Al-Quran. Ianya masih di bawah Al-Quran. Kalau kita tidak tahu nilai Al-Quran, maka kita boleh lihat semua buku yang kita ada, Al-Quran itu jauh lebih berharga daripada itu. Walaupun akhirnya kita ambil Al-Quran itu pada masa-masa yang tertentu sahaja, dan kurang kita mengambil kefahamannya kerana ada kekurangan bahasa dan sebagainya. Jadi kerana itu kelas tafsir Al-Quran ini sendiri banyak mengisi kekosongan itu, yang sepatutnya kalau buku yang kita paling nak baca ialah Al-Quran, ya. Dan itu memotivasikan kita memahami bahawa kenapa pengajian tafsir penting, dan terutamanya surah Al-Fatihah ini. Kalau lautan Al-Quran ini digali
maka tak habis dakwat digunakan untuk mencatat. Pasti kalau kering lautan pun menjadi dakwat, tidak dapat menulis ilmu Al-Quran. Yang kita baca dalam surah Al-Kahfi pun ada kan. Kalau lautan ini dijadikan dakwat sekalipun, habis lautan pun masih tidak kering ilmu Al-Quran ini. Kerana itu cuma kekangan kita, kerana kita tidak boleh berkomunikasi dengan bahasa Al-Quran, maka kita tidak lihat di mana luasnya ilmu itu. Pengalaman saya saja ketika belajar tafsir, mengeluarkan tafsir-tafsir yang ada di sepanjang kurun, daripada kurun ke-3 Hijrah sampai kurun ke-14 Hijrah sekarang ni. Setiap kurun akan ada 10 tafsir yang ditulis oleh ulama. Maksudnya ada 10 tafsir yang ditulis sekurang-kurangnya. Kurun ke-3, kurun ke-4, kurun ke-5 ada 10 tafsir setiap kurun, kurang lebih. Kemudian tafsir, ini tafsir bukan terjemahan, ini tafsir. Dan tafsir itu sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 jilid lah, satu kali ganda daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu 30 juzuk yang kita tengok itu, maka dia 1 kali ganda lagi tafsirannya. Kalau kita tengok 2 jilid lah kalau minimum, jadi 10 kali 14 140 kan, 140 kali 2 280. Jadi Al-Quran itu ada 280 jilid minimum orang karang dari zaman dulu sampai sekarang, 280 jilid. Dan mereka bukan tulis benda yang sama. Kalau mereka tulis benda yang sama, tak payah tulis lagi. Kalau mereka ulang tulis benda yang sama, maka mereka tak tulis lagi. Kerana itu 280 jilid ini, kita tahulah apa yang disyarah oleh ulama sampai 280 jilid ini daripada 30 juzuk yang kita baca. Kita khatam Quran pun rasa seronok kan? Bukan senang nak khatam Quran. Bagaimana memahami isi kandungannya, itu lagi luar biasa keseronokan kita. Jadi ketika kita hadir kelas tafsir ini, ambil semangat itu. Ambil semangat ulama tulis sekurang-kurangnya 280 jilid sepanjang 1400 tahun ini. Mereka menggali Al-Quran. Dan surah paling banyak ditafsir ialah surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ialah surah yang paling banyak ditafsirkan oleh ulama. Bahkan tafsiran Al-Fatihah saja ulama tafsir itu tak terkira lah. Ini kerana penghargaan mereka kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Kalau kita tahu nilai Al-Quran ini daripada Allah, kita tahu tujuan Allah SWT sampaikan ialah untuk hidayah dan rawatan bagi kita, wasyifa, penawar. Al-Quran ini penawar, bukan setakat penawar kita baca Quran untuk sembuhkan penyakit, tetapi merawat kehidupan kita yang ada masalah. Dia disebut syifa'ul lima fis sudur. Syifa' lima fis sudur ni penawar hati kita. Bukan bila nak minta terang hati saja baca, tak. Apa masalah kita dalam hidup sampai hati kita serabut? Jadi Al-Quran bagi jawapan. Al-Quran tunjuk ini ada syifa', apa masalah, maka Al-Quran ada penawarnya. Besar itu kerana nilai Allah menghantarkan Al-Quran itu nilainya kasih sayang. Maka sekurang-kurangnya dengan kasih sayang kita kepada Allah SWT, kita rasa ingin memahami apa yang Allah sampaikan sebagai kasih sayang Allah kepada kita.
Kalau tak dapat sampai pada penghargaan itu, maka kita rasa rugi. Setelah Allah turunkan Al-Quran 1400 tahun, Al-Quran itu dipertahankan. Bahkan tak ada satu kitab pun yang pernah Allah turunkan dapat dihafal oleh manusia seperti Al-Quran. Al-Quran ni dihafal oleh manusia sepanjang zaman ni jutaan, mungkin sekarang dah bilion lah kan? Bukan bilion kalau sampul 1400 tahun dulu dah terlalu ramai. Dulu ada satu orang namanya Uzair kan, dari kalangan orang Yahudi. Uzair ini orang panggil anak Allah. Nabi Isa orang panggil anak Allah juga kan, orang Kristian, orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang Kristian panggil Nabi Isa tu anak Tuhan, kerana lahir tak ada ayah. Tetapi Uzair ni lahir ada ayah. Uzair lahir ada ayah, tetapi kenapa dipanggil anak Allah? Uzair ini dipanggil sebagai anak Tuhan kerana boleh menghafal kitab Taurat. Boleh menghafal kitab Taurat. Kerana tak ada orang boleh hafal kalam Tuhan pada ketika itu. Kalau hafal kalam Tuhan, maknanya Tuhan lah tu, anak Tuhan. Sebab nak hafal kalam Tuhan ni bukan senang. Tapi Uzair itu menghafal kitab Taurat, maka orang panggil dia anak Tuhan. Itu punya susah nak hafal kitab-kitab terdahulu. Tapi Allah SWT turunkan Al-Quran bukan sekadar yang faham hafal, yang tak faham pun hafal kan. Anak-anak yang kat tahfiz 30 juzuk tu tak hafal pun, tak faham lagi pun dah hafal. Luar biasa Allah simpan Al-Quran ini 1400 tahun. Maka kita ambil kesempatan itu. Jadi para ulama menyimpulkan bahawa ada 10 martabat rububiyah, ada 10 martabat ketuhanan, dan ada 10 martabat kehambaan minimum dalam surah itu. Kalau kita nak cari 10-10 ni, jenuh lah. Kita baca saja 50 tahun, 60 tahun baca saja, tak tahu mana 10 martabat ketuhanan dan 10 martabat kehambaan. 7 ayat, ada 20 martabat. Ada 20 martabat. Saya dah cakap bulan lepas, ada ulama mensyarahkan 100 tingkatan kehambaan. Dan disyarah dengan 4 jilid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu disyarah sampai 4 jilid. Tapi itu terlalu panjang lah kita nak bahas kan. Kita ambil 10 martabat ketuhanan dan 10 martabat kehambaan di situ. Pertama, kata para ulama, maratibur rububiyah asyarah, martabat rububiyah ketuhanan di dalam surah Al-Fatihah ini ada 10. Pertama ialah martabat isim Allah, martabat nama Allah, martabat nama Tuhan. Bismillah, nama Allah. Setiap martabat ni syarahnya panjang lah. Jadi ada martabat nama Tuhan, kerana nama ini ialah pertama sekali punya identifikasi. Kalau orang nak kenal siapa orang itu, dia kenal dengan nama dulu. Nama ni untuk yang jauh kan. Nama ni untuk yang jauh, tak pernah jumpa. Akhirnya macam mana kita nak cakap tentang seseorang yang kita dua-dua jauh, maka disebutlah nama. Nama ini bukan diri orang yang dinamakan, tetapi merujuk kepada yang dinamakan, isim. Jadi mula-mula nama dulu. Kerana itu
Kalau sebut nama Allah, maka dia merujuk kepada diri dan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Sebab tu kita kata dengan nama Allah. Maksudnya dia dengan nama Allah tu merujuk kepada orang yang jauh dan merujuk kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala dan merujuk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut dengan perbuatan, masih lagi khusus, kan? Dengan sifat masih lagi khusus, dengan zat pun khusus, tetapi dengan nama itu merangkumi semuanya. Kerana nama Allah itu merangkumi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ini martabat nama. Pertama ialah martabat nama. Dan yang kedua, martabat zat. Martabat zat dirinya, diri Allah itu. Dan yang ketiga, martabat sifat. Martabat sifat. Jadi ada 3 martabat di dalam perbahasan ini. Pertama, martabat namanya. Yang kedua, martabat zat diri yang dinamakan itu. Yang ketiga, martabat sifat-sifatnya. Kita kena faham beza. Zat itu diri Tuhan. Sifat ialah makna-makna yang ada pada diri Tuhan itu. Berkuasa, berkehendak, ilmu dan sebagainya. Nama-nama ini ialah apa yang Allah namakan dirinya sesuai dengan kesempurnaannya. Ada beza tak? Diri ialah diri. Sifat ialah apa yang diri itu bersifat dengan sifat-sifat itu. Dia bukan diri, tapi dia pun bukan selain diri, kan? Kuasa bukan diri, tapi ada dalam diri. Kehendak. Nama apa pula nama? Nama ini ialah sesuatu yang dinamakan oleh penama kepada yang dinamakan. Betul? Cuma nama kita ayah yang bagi, betul? Kan? Tapi nama Allah, Allah yang bagi kepada dirinya. Tak ada siapa yang bagi nama kepada Allah. Tapi sejak bila Allah bagi? Sejak bila Allah bagi nama kepada diri dia? Sejak azali. Sejak Allah ada kesempurnaan itu, maka Allah beri namanya sejak itu. Sifat Allah bukan Allah yang beri. Sifat Allah beri ke? Tak. Sifat memang dah ada dalam diri Allah. Beza kan? Nama dengan sifat beza tak? Sifat-sifat memang ada dalam diri Allah sejak azali, kan? Sejak Allah ada, Allah maha berkuasa. Tetapi menamakan dirinya maha berkuasa, itu Allah yang namakan. Tetapi sejak azali juga. Beza sifat. Sifat Allah tak tentukan, tetapi nama Allah yang tentukan. Cuma kedua-duanya azali. Kan dalam doa, Allahumma inni abduk wa bani abduk wa bani amatuk, kan, wa bani amati nasiyati biyadik madin fiyya hukmu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku minta dengan Allahumma inni as'aluka, aku minta kepada kamu bi kulli ismin huwa lak, dengan semua nama engkau. Nama yang mana? Sammaita bihi nafsuk, ataupun sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengan itu, dengan nama-nama itu kepada diri engkau. Jadi Allah namakan dengan nama yang tertentu kepada dirinya. Jadi Allah namakan zatnya Allah. Sejak azali namanya Allah. Itu ialah isim, nama, zat dan sifat. Dan ketiga-tiga martabat ini ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga-tiga ini, martabat nama, zat dan sifat ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian martabat yang keempat, martabat ketuhanan, ialah martabat as-sana, kepujian. Martabat kepujian. Kepujian ini syarahnya panjang lah, tetapi pujian ini ialah mengungkapkan kebaikan atas kesempurnaan. Ya.
Kemudian yang kelima, syukur, penghargaan. Ada yang berkaitan dengan puji tanpa mendapat manfaat kepada kita. Ada yang menghargai kerana manfaatnya dapat kepada kita, kan? Puji orang baik, kan? Puji orang baik pasal bagi dekat orang lain duit, tak dapat dekat kita pun, itu puji. Tapi syukur, puji orang tu bagi baik kepada kita, maka puji kerana dapat manfaat daripada yang dipuji itu. Nampak beza dia tu? Puji-puji tak ada kaitan dengan dapat ke tak dapat. Memang dia Allah Ta'ala maha sempurna, puji begitu. Tapi puji kerana dapat manfaat pun, itu syukur. Kita menghargai. Jadi dalam puji dan syukur itu saling melazimi. Bahkan ada yang mengatakan puji itu khusus, syukur itu umum. Puji ini ialah mengucapkan penghargaan dengan lidah, itu puji. Tapi syukur mengungkapkan penghargaan dengan hati, dengan lidah dan dengan anggota tubuh, itu syukur. Kita ucapkan dengan hati kita, maknanya kita syukur. Ketika Allah beri nikmat, kita kembalikan nikmat semua kepada Allah. Itu Allah yang bagi. Itu kita rasa itu daripada Allah. Itu syukur dengan hati. Syukur dengan lidah, ungkapan, ialah dengan menyebut kebaikan-kebaikan itu. Alhamdulillah. Ini puji itu, sana tadi. Maksudnya sana itu sebahagian daripada keseluruhan syukur. Kita cakap terima kasih Allah, Alhamdulillah, itu ialah syukur dalam bentuk lisan, puji. Kemudian syukur dalam bentuk anggota tubuh, apa dia? Iaitu melakukan apa yang Allah suruh dengan anggota tersebut, dengan nikmat tersebut, dan meninggalkan apa yang Allah larang dengan nikmat tersebut. Allah bagi mata, apa yang Allah suruh buat dengan mata, kita gunakan dengan nikmat itu untuk apa yang Allah suruh. Apa yang Allah larang dengan mata kita, maka kita hindari apa yang Allah larang daripada kita memandang kepadanya dengan nikmat mata tersebut. Itu syukur. Lidah pun ada syukur anggota selain daripada syukur lidah. Syukur anggota, syukur lidah ialah puji. Tapi lidah sebagai anggota ialah cakap benda yang Allah suruh dan tinggalkan benda yang Allah larang, dengan cakap benda yang bukan-bukan. Itu lidah dalam bentuk anggota. Ya, maka 3 syukur itu. Ini martabat. Tadi martabat apa? Nama. Yang kedua martabat zat. Yang ketiga sifat. Yang keempat martabat puji. Dan yang kelima martabat syukur, penghargaan. Ya. Dan itu semua terhasil dalam kalimah alhamdu. Kalimah alhamdu merangkumi puji, sama ada memang Allah tu maha sempurna tanpa kita dapat manfaat daripada dia pun, dan syukur apatah lagi dah dapat manfaat daripada Allah. Itu alhamdu, segala puji. Bila kita kata segala puji, maka di situ ada puji dan syukur. Kenapa? Lidah kita mengungkapkannya sebagai tanda syukur lidah kita kepada Allah, tidak mengungkapkan benda yang bukan-bukan, tetapi melakukan yang Allah suruh. Ya? Maka itu ialah martabat kelima dalam ketuhanan, iaitu ada kesyukuran yang kita perlu terjemahkan. Kemudian yang keenam, al-uluhiyah, sifat ketuhanan. Uluhiyah ni maknanya sifat kita kena sembah dia, ketuhanan. Uluhiyah daripada ibadah, maknanya ma'bud, kita kena sembah dia. Itu martabat uluhiyah, ketuhanan. Yang ketujuh, martabat khaliqiyah, penciptaan. Allah tu maha pencipta. Jadi di sini ada 2 melazim.
Kalau kita kata dia yang mencipta, maka wajib sembah hanya dia. Sebab tu ketika kita berwacana kepada orang bukan Islam, kita tanya, kenapa engkau sembah sesuatu yang engkau sendiri cipta? Kan berhala. Kenapa engkau sembah sesuatu yang engkau sendiri cipta? Nah, itu kan sambungan daripada dahlah engkau ciptakan dan benda ni engkau pula kena jaga, dan benda ni tak beri manfaat dan mudarat pun. Nampak? Jadi berapa banyak masalah menyembah selain Allah. Dahlah bukan dia yang ciptakan kita, kan? Ada berhala, orang yang ciptakan dia. Bukan orang saja ciptakan, orang nak kena jaga dia pula. Lagi satu hal, dia pula tak pernah bagi apa-apa manfaat dan mudarat kepada kita. Jadi ilahiyah ini ada kaitan dengan uluhiyah ni ada kaitan dengan khaliqiyah, maha pencipta. Jadi itu martabat yang ketujuh. Ketujuh. Dah tujuh. Okey. Tadi zat, nama, zat dan sifat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur 5 kan dalam alhamdu. Kemudian ketuhanan uluhiyah dan khaliqiyah dalam Rabbil Alamin. Dalam Rabbil Alamin. Rabb, maknanya dia ada ketuhanan dia, alamin, yang menciptakan alam itu. Kemudian as-samin, yang ke-8, al-milkiyah ataupun al-mulkiyah bil milkiyah. Dah habis dah masuk asal isyarat. Sekejap lah. Habiskan 10 ni lah. Al-mulkiyah bil milkiyah, merajai yang dimilikinya. Ada kadang-kadang ada orang memiliki tapi tak merajainya, nampak macam orang lain yang guna pula. Kan kadang-kadang orang lain yang dapat kredit dan sebagainya, dia merajai pemilikannya. Mulkiyah bimilkiyah. Dia establish yang milik dia. Ada orang establish tapi bukan milik dia. Kan ada orang tak milik dia tetapi orang lain yang dapat nama. Kemudian al-ubudiyah bil uluhiyah wal wahdaniyah. Kemudian itu dalam Malik Yaumiddin. Kemudian yang ke-9, disembah dengan wahdaniyah, dengan keesaan, satu-satunya. Nak sembah Allah, kena sembah dia satu-satu, tak boleh nak sembah yang lain juga. Tadi sembah kerana dia cipta, sekarang kena esakan dalam penyembahan. Itu yang ke-9 dalam kalimah iyyaka na'bud. Kemudian al-hidayah wal in'am, maha memberi petunjuk dan maha pemberi nikmat. Itu martabat yang ke-10 dalam perbuatan Allah. Allah beri hidayah, ihdinas siratal mustaqim, dengan in'am, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat. Kerana apabila Allah beri hidayah, maka itulah nikmat yang sebenar. Sebab tu diminta hidayah, dan dia beritahu jalan-jalan, bukan jalan-jalan orang yang engkau beri hidayah, tapi jalan-jalan yang orang engkau beri nikmat. Kerana hidayah itulah sebenar-benarnya nikmat. Untuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin, walaupun orang-orang bukan Islam dan sebagainya dapat nikmat, tetapi tidak dinilai sebagai nikmat kerana tidak ada hidayah. Itu 10 martabat ketuhanan yang ada di dalam Al-Fatihah. Nanti kita sambunglah. Ini tak masuk-masuk lagi tafsir macam ni. Kan kalau nak belajar setengah jam ni payah cerita. Mudah-mudahan nanti dah selesai PKP sampai pukul 10 kita. Ya. InsyaAllah. Angguk sajalah, belum tentu datang je. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.